KPM. Hai, Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Bertemu lagi dengan saya Azizul Rahman dalam rancangan kaunselor anda semestinya di mana? Di Didik TV KPM. Yes, hari ini saya akan kongsi kepada anda semua berkaitan tips sukses. S-U-K-S-E-S, sukses. Cikgu-cikgu sekalian, semua cikgu-cikgu mengidam-idamkan, mengimpikan melahirkan pelajar yang hebat. Bukan sahaja dari segi pelajaran, tetapi sahsiah mereka. Dan ternanti-nantikan, jadi apa anak murid aku masa depan? Yang ini jadi cikgu ke? Yang ini jadi pensyarah ke? Yang ini jadi doktor ke? Kita mengimpikan setiap pelajar di hadapan kita, di dalam kelas kita, setiap orang menjawab jawatan penting. Tapi tak ketinggalan, kita harus pupuk nilai-nilai murni dan sahsiah dalam diri mereka. Jadi, hari ini saya akan kongsikan kepada cikgu-cikgu yang saya kasihi, iaitu bagaimana kita menggunakan teknik sukses, S-U-K-S-E-S. Setiap satu saya akronimkan memberi maksud yang berbeza. Jadi, teruskan bersama saya dalam rancangan kaunselor anda. Baiklah, apa itu teknik sukses? Selalu orang sebut sukses kan? Tapi teknik sukses ni, S kalau kita bawa maksud ialah S apa dia? S adalah siap sedia, siap siaga. Cikgu-cikgu hari ni para pelajar kita nak lepas PDPR ni, ramai pelajar menguasai konten dalam media sosial, YouTube. Kita mengajar tapi dia dah tahu dah. Jeng. Jangan sampai kita ketinggalan cikgu. Kita kena buat persiapan satu fizikal kita. Kalau sekarang ini kita dah sedia nak ke sekolah dan PDPC akan bersemuka dengan pelajar, kita janganlah rambut kita ni panjang, kita kena potong lah kan, kena rapikan diri. Penampilan kita itu fizikal, cara kita pakai, bagaimana rambut kita, bagaimana wajah kita ceria ke tak masam ke, bagaimana baju kita, segala-galanya akan ditontonkan para pelajar. Maklum ajalah para pelajar dah lama tak jumpa cikgu, rindu dengan cikgu ni kan. Yang kedua, emosi kita. Emosi kita ni nak kena tahu. Emosi kita ni nak kena ceria, nak kena bersedia, nak kena seronok. Jangan pula kita masuk kelas kita yang murung, pelajar yang ceria, dah terbalik kontradik. Jadi ubah kepada positif. Dan dalam masa itu, kalau kita kata siap siaga tadi tu, S, yang kedua ialah U, understanding. Kita fahami pelajar. Nanti saya huraikan satu-satu. Dan seterusnya ialah K, iaitu kemahiran. Kemahiran apa? Kemahiran tolong bantu, kemahiran konsultasi, kemahiran membimbing anak murid ni. Itu kena ada dalam jiwa kita. Kemudian apa lagi? Empathy. Kita kena ada empathy. Kemudian dalam masa yang sama, kita kena ada satu sifat boleh menyaring anak murid kita. Maklum aja lah, dah lama ni, berbulan-bulan tak ke sekolah ni. Jadi kita dah tahu dah, oh ini yang ini tertinggal ni, nak kena kecap balik apa tu subjek-subjek tertentu, topik-topik tertentu. Yang ini alamak, yang ini advance sangat. Rupanya kat rumah ibu bapa dia bertindak sebagai duta guru. Ibu bapa dia berfungsi kat rumah mengajar anak sampai advance sekali dia ajar anak dia, sampai yang kita belum sampai pun dia dah sampai. Maklum je lah ibu bapa ni ketika itu BDR, bekerja dari rumah. Apa lagi? Inilah the right time nak ajar anak aku menjadi pandai. Dan seterusnya yang paling akhir ialah kita kata empathy dan semangat berterusan. Bagaimana kita memberi motivation continuously kepada anak. Dan itulah semua sukses akronim yang saya bentuk untuk dipersembahkan untuk cikgu-cikgu. Baiklah cikgu-cikgu, dalam kelas kita, anak murid kita ada berbagai-bagai. Ada yang cerdas, bukan cerdas di fizikal saja. Otak dia pun lebih cerdas daripada murid-murid yang lain. Yang ini kita tak boleh duduk diam. Dia kena beri berbagai lembaran kerja, aktiviti dan sebagainya supaya mereka dapat fokus dalam masa yang panjang dalam kelas. Kalau tak nanti mereka kalau kinestetik mereka dah bergerak-gerak dah kawan-kawan lain. Sedangkan ketika ini kita kena ada penjarakan sosial di dalam kelas. Betul tak? Jadi cikgu kena memikirkan bagaimana nak mengatasi pelajar-pelajar, terutamanya kadang-kadang pelajar sekolah rendah ni, anak yang hyperaktif dan aktif ni, bukan mereka tak bagus bermasalah,
tetapi memang dah lumrah anak-anak. Lumrah kanak-kanak memang begitu cikgu-cikgu. Dia mesti ada kecenderungan kinestetik. Dia tak boleh duduk diam. Kalau kat rumah pun anak 5 orang, kejap kat dapur, kejap kat atas, kejap kat bilik air, kejap kat depan, ibu bapa selalu bimbang dan risau. Saya yakin cikgu-cikgu berdasarkan pengalaman yang ada bagaimana mengendalikan anak-anak di rumah, bagaimana ilmu yang telah diterima di pengajian tinggi ataupun di institut pendidikan guru dapat memberi panduan untuk mengatasi masalah ini. Dan anak-anak ni juga ada yang berbilang bukan saja berbilang kaum, berbagai-bagai kebolehan dalam diri dia, potensi dalam diri dia. Bagaimana cikgu nak mengatasi? Satu ialah kena siap siaga. S, sukses, siap siagakan diri. Bersedia tadi saya kata bukan sahaja kelengkapan keperluan. Kalau subjek kita nak ajar, kita dah study balik, pergi ke Google dan sebagainya. Lihat pengajaran pembelajaran topik dalam di universiti, di overseas. Kemudian kita sampaikan bagaimana kita menerangkan kepada anak murid kita pembelajaran di luar negara, dalam negara. Wow, ini globalisasi cikgu-cikgu, hebat. Kalau cikgu sampai ke tahap tu, saya respect, salute pada cikgu. Dan dalam masa yang sama cikgu-cikgu, dalam siap siaga ini, kita hendaklah memastikan bahawa tiada para pelajar yang keciciran. Maksud keciciran ni maknanya, kalau kita fokus yang cerdas saja, bagaimana yang sederhana dan yang pemulihan, yang akhir ni. Kadang-kadang yang awal tu kita dah bagi 10 tugasan, tapi yang akhir ni, yang kumpulan akhir ni, dia baru dapat 4, 3. Nampak tak bagaimana fokusnya kita kepada anak murid kita yang 3 kelompok dalam kelas ini? Pendekatan kita berbeza-beza. Bimbingan kita berbeza-beza. Layanan kita kena berbeza-beza, kan? Kita kena sabar sikit sebab tak semua orang menjadi pandai pada sekelip mata. Tidak semua orang dilahirkan hebat dalam satu keluarga. Pastinya yang datang itu berbagai warna, beraneka anak murid kita, kebolehan dan potensi luar biasa dia. Betul tak? Betul lah kan? Dan seterusnya, kalau sebelum masuk kelas tadi saya cerita, saya ada persiapan fizikal, emosi. Kadang-kadang cikgu kita juga kena buat homework. Saya pernah menjadi guru dulu cikgu. Fikiran saya throwback kepada 1996 masa saya mendaftar di sebuah sekolah Tamil di Johor Bahru. Dan ketika itulah saya buat homework. Sebelum masuk kelas, maklum ajalah sekolah itu tak berapa ramai yang boleh menguasai bahasa Melayu, darjah 1 terutamanya kan, daripada sekolah estate. Jadi saya kena belajar bahasa Tamil. Jadi cikgu-cikgu jangan kata macam ni, kena rajin sikitlah. Walaupun mengajar di sekolah Tamil, walaupun mengajar di sekolah Chinese, walaupun mengajar di kawasan sekolah orang asli, belajarlah bahasa ibunda mereka. Cikgu, tak rugi cikgu. Bila cikgu belajar, cikgu akan mempraktikkan satu, sifat silang budaya. Kalau dalam kaunseling, dia ada kaunseling silang budaya. Kita memahami tingkah laku, budaya, bahasa ibunda dia. Dalam masa yang sama, kita berjaya memberi jiwa mereka. Dan apa terjadi? Kesannya, mereka akan seronok bersama kita. Bila dia suka kita, bila murid suka kita, barulah dia menguasai ilmu yang kita sampaikan. Kalau dia tak suka, maka susah dia nak menerima kita. Bila dia dah terima, maka semua pun ons dan jadi seperti sedia kala, insya-Allah. Kalau kita siapkan diri kita, siapkan kelas kita, pastinya anak murid kita akan seronok dan dengan tekun memberi fokus dalam pengajaran dan pembelajaran kita, insya-Allah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Untuk menjadi cikgu yang baik, kita mesti mempunyai satu nilai yang dikenali sebagai understanding, memahami. Put yourself into client's shoes. Itu daripada aspek empathy yang saya akan kongsikan nanti. Tetapi dalam memahami, kita cuba study kerangka sosial ataupun kerangka rujukan anak murid kita. Dia punya status dia punya tahap ekonomi dia punya pengetahuan, dia punya latar belakang keluarga dia. Semua tu kita nak kena study. Bila kita dah study, kita dah faham tentang diri dia, maka kita memberi layanan ketika PDPR tu mengikut kebolehan yang ada
pada diri dia. Maklum ajalah cikgu-cikgu, kalau anak murid tu contohnya ibu bapa dia kehilangan ketika pandemik COVID-19 ini, apa terjadi pada diri dia? Mestinya dia sunyi kan? Mesti dia rasa kehilangan kan? Apabila dia rasa kerisauan, kehilangan, kebimbangan dan dia rasa macam kerinduan, maka cikgu kena mainkan peranan sebagai facilitator. Mesti dampingi dia. Beri kata motivasi dan semangat kepada dia. Untuk apa? Supaya dia rasa bermotivasi, bertenaga dan dia rasa walaupun ibu bapa dia tidak ada, tetapi ada di depan aku ni seorang cikgu yang memberi pengetahuan dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Masya Allah. Maka cikgu, bila cikgu memberikan nilai-nilai kekasih sayang, nilai-nilai kesejahteraan pada diri dia, maka cikgu dia akan rasa cikgu adalah segala-galanya di dalam kelas itu. Maka automatik fokus penumpuan pengajaran pembelajaran akan 100% kepada cikgu. Dalam masa yang sama cikgu, dalam aspek understanding ni, kita kena fahami emosi anak murid kita. Maklum ajalah, kita manusia, tidak lari daripada masalah. Anak murid kita juga mempunyai masalah yang kita tidak tahu. Apa yang berlaku ketika kita bidian, ibu bapa bidiah di rumah? Apa yang berlaku ketika mereka melaksanakan PDPR? Mungkin ketika itu gadget tidak cukup atau lain bermasalah. Maka janganlah dibawa-bawa masalah yang ketika PDPR itu ke dalam kelas. Mulakan suatu cerita yang baru, pengajaran pembelajaran yang baru. Maka murid akan rasa seronok. Bayangkan macam mana kalau anak murid, cikgu tahu dia dalam kesedihan. Dia akan rasa teruja kan? Dia akan rasa bukan sentap, dia akan rasa macam, wow, bestnya cikgu ni faham aku. Macam mana kita nak detect ataupun kita nak identify anak murid kita dalam keresahan, anak murid kita dalam kebimbangan, anak murid kita ni sayu kerinduan. Mula-mula cikgu perhatikan dia punya body language, non-verbal dia. Kalau kita tanya, apa khabar semua? Baik cikgu. Nampak kan? Apa khabar semua? Baik cikgu, saya okey. Itu positif. Itu yang memang boom punya. Itu memang cerdas luar biasa. Tetapi yang slow, yang tak menyaut, tunduk, dan bila kita nampak di kantin ataupun di mana-mana dia seorang diri tidak makan, cikgu dampingi cikgu. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik kemelut yang dialami oleh diri dia. Kalau cikgu ada kemahiran ini, nanti saya kongsikan apa dia kemahiran bimbingan, kemahiran konsultasi, kemahiran asas counselling yang pastinya akan memberi satu nilai tambah cikgu dalam melaksanakan PDPC di dalam sekolah. Cikgu-cikgu, sebagai cikgu, kita tidak lari dari berhadapan pelbagai masalah anak murid kita. Tetapi tahu tak, sebagai cikgu juga kita ni adalah penasihat mereka, kita ni adalah facilitator mereka. Kadang-kadang benda kecil pun dia akan jumpa kepada kita sebab trust was there. Kepercayaan telah ada di situ. Jadi cikgu-cikgu, dalam elemen ini, dalam elemen sukses ini, kalau kita kata S, U, K tadi kan, siap siaga, U understanding, K adalah apa dia K? Iaitu kemahiran konsultasi, kemahiran bimbingan. Lagi best kalau cikgu ada kemahiran asas tolong bantu atau kemahiran asas counselling. Sedikit-sedikit tak apalah. Bagaimana kita mendorong dia untuk berkongsi ataupun membantu dia. InsyaAllah, dalam aspek ini cikgu-cikgu, sebagai contohnya, apabila pelajar-pelajar dalam kelas kita nak tingkatan 5 kan, dia keliru nak mana satu, kalau kata Julian Banos kan, yang mana satu, dia akan mengalami satu situasi kalau pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 nak memilih universiti masa depan ni kat mana I nak belajar ni cikgu. Tiba-tiba pelajar itu adalah kelas ekonomi. Cikgu, saya nak jadi doktor. Awak nak jadi doktor, awak ni dalam bidang ekonomi ni. Jadi mereka tidak tahu. Tapi penting tak cikgu mengetahui bagaimana pemilihan kerjaya untuk anak murid kita? Selalu guru-guru kaunseling yang memberitahu, selalu pensyarah-pensyarah mungkin yang memberitahu. Tapi kalau cikgu membaca sedikit dalam internet, banyak cikgu boleh baca, cikgu telah memberi satu nilai tambah dalam PDPC yang cikgu sampaikan. Di mana cikgu merupakan salah seorang yang memberi konsultasi. Dan dalam masa yang sama, kalau awak nak lebih tahu Azizul, kalau awak nak lebih tahu Azman, kalau awak nak lebih tahu Faril, saya bawa awak jumpa guru kaunseling. Lagi jelas kan? Jadi cikgu menyambut dilunaskan oleh guru kaunseling dan pelajar mengikuti satu ujian kerjaya, ujian personality, dan bertuahnya cikgu, akhirnya pelajar dapat kenal potensi dalam diri dia. Nampak tak? Unik kan cikgu? Pada peringkat awal, cikgu memberi yang asas kerana pembacaan penakulan cikgu dalam bidang-bidang tersebut yang saya sebutkan tadi. Tapi akhirnya para pelajar dapat tahu, kenal diri dan potensi. InsyaAllah ini akan dapat membantu. Apabila kita sebagai seorang guru, kita dah menyediakan diri kita, kemahiran-kemahiran yang ada, ini soft skill kita ada,
kita bagi kepada pelajar kita, pelajar akan rasa sejahtera. Pelajar akan rasa, wah seronoknya cikgu. Saya dengan cikgu macam guru kaunselor lah cikgu. Walaupun kita mengajar subjek matematik, walaupun kita mengajar subjek fizik, kimia, ataupun ekonomi, ataupun akaun. Tetapi kerana kesedaran kita, kerana kebolehan kita dan kerana siap siaganya kita, apa yang saya sebutkan tadi, maka anak murid kita akan mendapat celik akal. Anak murid kita akan rasa seronok. Anak murid kita akan dapat satu nilai tambah selain daripada subjek yang cikgu ajarkan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Teknik seterusnya cikgu yang tak kurang pentingnya ialah teknik dan kebolehan cikgu membuat saringan kepada anak murid kita. Anak murid kita kalau dalam kelas ada 30-40 orang cikgu, dia mempunyai pelbagai personaliti. Emosi dia pun berubah-ubah. Selain daripada pengupayaan dia menakul pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh kita, tetapi satu yang penting cikgu, emosi dia. Dan ketika ini cikgu kena bijak membuat saringan. Mungkin dia ada masalah emosi. Bila masalah emosi, mula-mula cikgu raut muka dia. Raut muka dia tak ceria. Raut muka dia sedih, sayu. Kalau yang tadi saya sebut kehilangan, dia akan rasa sedih. Dia senyum pun kadang-kadang macam terpaksa, macam sedikit. Orang bagi 100, dia bagi 10%. Kalau kita tanya pun dalam kelas, dia lebih banyak diam daripada nak menjawab. Kalau sebelum tu dia belum cikgu saya nak jawab. Kali ini tidak. Cikgu kena semak dan saring, adakah masalah yang dialami itu serius? Bukan cakap, awak ada masalah. Boleh awak kongsi dengan saya? Tak boleh cikgu, sebab anak murid ni kalau apabila dia dah besar, anak umur, kalau lah kadang-kadang 10 tahun dah tahu rasa malu. Dan anak kalau tingkatan 1, 2, 3, lagi tingkatan 5, kalau cikgu, awak ada masalah yang awak jumpa saya, awak ni ada masalah banyak. Jangan cikgu, sebab itu satu judgemental. Kita menghakimi dia sebelum dia memberitahu kita. Mungkin masalah dia kita tidak tahu, kasut dia koyak ataupun duit dia tak cukup nak makan ataupun benda-benda lain yang kita tidak pasti. Jadi kita lebih baik kita habis kelas, kita panggil dia ke depan, nanti jumpa cikgu nak jumpa sekejap. Boleh? Itu je. Kat luar cikgu tanyalah, tadi saya nampak awak ni ada masalah. Saya dulu ada satu cikgu tingkatan 5 tahu. Maklum ajalah, saya ni kalau pergi sekolah masa tu naik basikal. Pakai baju pengawas warna biru, kasut hitam, suara putih. Laju naik basikal kerana mengah-mengah dalam kelas waktu pertama. Bila cikgu tengok, Azizul, awak macam penat ni. Memang apa tak penat. Naik basikal 2.5 kat kawasan tu, pergi ke ni dekat 5 km, pergi balik 10 km. Semput dek. Jadi cikgu pun jumpa masa tu cikgu. Terima kasih Cikgu Wan Hasanah. Mungkin akan mendengar sumbangan cikgu. Itulah menjadi inspirasi saya untuk menjadi kaunselor hari ini. Jadi, cikgu tu bertanya kepada saya, Azizul, dia duduk kat kantin. Walaupun kat kantin, awak ada masalah, awak boleh kongsi dengan saya. Saya boleh bantu awak. InsyaAllah, mana yang saya boleh bantu, saya bantu. Jadi, walaupun perjumpaan itu tidak sampai sejam, kadang-kadang 10 minit, 5 minit ataupun 15 minit, tetapi kesan dia panjang, cikgu. Maknanya, dia singgah dalam fikiran saya. Bila saya teringat kata-kata cikgu tu, saya jadi bersemangat. Bila saya nampak kereta, walaupun kelibat kereta dia lalu sahaja di sekolah, dah memberi semangat kepada saya. Bayangkan kalau anak murid cikgu melakukan sebagaimana Cikgu Wan Hasanah tadi. Masya Allah. Ya. Itulah dia, magicnya, luar biasanya cikgu. Ya, apabila kita buat baik, pelajar akan sambut. Bukan sahaja secara direct, tetapi dia akan rasa daripada hati dia bahawa cikgu ini kisah dan ambil berat pada aku. Apa lagi yang ada yang perlu kita sematkan daripada sukses ya? SUKSE. Nilai empathy. Cikgu, saya ajar cikgu satu teknik 360 darjah. Bagaimana cikgu menyaring pelajar 360 darjah tadi berdasarkan daripada kerangka rujukan dia punya ibu bapa, dia punya sejarah hidup dia punya pengetahuan dia punya ekonomi dia dan sebagainya. Dalam masa yang sama, cikgu juga boleh menyemak perasaan anak murid kita. Hari ni siapa yang rasa seronok pergi sekolah? Kalau cikgu kata 0 hingga 100, siapa yang berada 90 hingga 100? Lompat-lompat. Tiba-tiba
suka juga. Siapa yang 0 hingga 100 ada pula. Siapa yang 0 hingga 30 atau 40 ada yang angkat tapi suka-suka juga. Cikgu, pelajar-pelajar kadang terutamanya sekolah rendah, dia tidak tahu nilai tetapi tidak tahu nilai di sebalik itu, tetapi sebenarnya dia memberi satu persepsi kepada kita ataupun dia memberi satu celik akal kepada kita bahawa anak murid ini perlu dibantu. Anak murid ini ada sesuatu yang tersembunyi yang aku kena jumpa dia, yang aku kena santuni dia. Tak apa cikgu, walaupun kita cikgu, dia anak murid tak tahu apa, tetapi berkat pahalanya besar ganjarannya. Sebab apa yang cikgu buat, hati dia akan rasa. InsyaAllah, itu semua rahmat Tuhan kan. Dan dalam masa yang sama cikgu, kita study dia, kita tengok dia bagaimana kekurangan yang dia alami sepanjang PDPR sebelum ini, dan dia akan kongsi satu persatu cikgu. Dan mungkin cikgu pun akan menitiskan air mata. Mungkin kasut berbeza cikgu, pengetahuan berbeza, pengalaman berbeza. Apa yang terjadi sepanjang PDPR kita tidak tahu. Dan inilah masanya ketika dia bersekolah ini, kita ambil dan kita kutip masalah-masalah ataupun pengetahuan-pengetahuan mereka ketika PDPR ini untuk kita repair dan baiki supaya anak murid kita sempurna, bukan sahaja dari segi aspek intelektual, malah emosional. Di situ cikgu juara di hati murid. Baiklah, satu lagi yang sangat penting ialah kalau kita sukses, last sekali ialah memberikan semangat berterusan kepada anak murid kita. Bagaimana memberikan semangat berterusan ataupun kita katakan motivation continuously ini. Kerana dengan semangat berterusan ini, maka anak murid kita akan terus-terusan bermotivasi. Maklum ajalah ketika pandemik COVID-19 ini, ada anak murid kita yang terkesan. Bukan saja anak murid, kita pun terkesan cikgu-cikgu. Jadi kita beri motivasi berterusan. Apa dia? Kata-kata kita. Walaupun kita tidak memberi wang cikgu, kata-kata semangat daripada mulut kita itu yang singgah dalam telinga anak murid kita, yang disematkan dalam hati dan fikiran mereka. InsyaAllah mereka akan ubah perlahan-lahan. Selain daripada kata-kata, kita juga boleh berikan apa sahaja, walaupun sebatang pen cikgu. Dan ketika pandemik ini terkesan, tapi dengan jarak sosial cikgu, boleh kunjungi rumah anak murid yang ketika ini mungkin tidak datang ke sekolah lagi apabila PDPC bermula nanti. Dan cikgu, kunjungan itu memberi erti kepada mereka, memberi erti kepada anak murid, memberi erti kepada ibu bapa mereka. Maknanya cikgu ini mempunyai nilai sharing and caring. Di situ nampak tak? Cikgu, anak-anak murid mana yang tak suka kepada cikgu menyantuni mereka? Kalau cikgu santun sikit, dia akan santun banyak. Kalau cikgu belai dia sedikit, dia akan respect pada cikgu banyak. Kalau cikgu mengajar dengan penuh kasih sayang, dia akan hormat kepada cikgu. Dan apa terjadi? Ibu ayah mereka juga akan memberi penghormatan tertinggi kerana budi bahasa berhemahnya cikgu dalam membantu anak-anak mereka ini menjadi pandai. InsyaAllah cikgu teruskan nilai-nilai baik yang telah ada dalam diri cikgu. Akhir kata cikgu, dengan tips sukses yang saya kongsikan ini, saya harap cikgu-cikgu telah mendapat satu faedah yang berguna untuk digunakan bagi anak-anak murid kita yang akan melalui proses PDPC ini. Akhir kata, saya sentiasa mendoakan yang terbaik untuk cikgu. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam rancangan Kaunselor anda semestinya di Didik TV KPM. Sampai jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM